tu masuk. Siapa? Boleh. Allah, cuba tengok. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Qadim al-Ihsan. Ya Allah, boleh ke tuan-tuan? Cuba. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمني من علمك يا عليم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Cuba tuan-tuan, Alhamdulillah, ada gangguan teknikal selama 15 minit tadi. Masih mencuba. Dan teknikal daripada Seri Pandan pun dah sampai tapi Alhamdulillah nampaknya macam okey ke tuan-tuan. Kemaafan dimohon kerana kelewatan. Untuk cuba tadi ada masalah teknikal, gangguan bukan jin dan syaitan dah, gangguan lain tuan-tuan okey ya. Kalau okey, kita nak mula baca ayat 27 dan 28 insya-Allah. Kita akan baca pagi ni ayat 27 dan 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, saya nakkan kepastian macam mana keadaan di kampung halaman tuan-tuan. Banyak masalah ni lain ni. Kak Muhaidah okey, sekamat. Hajah Aminah, Port Dickson, okey kau? Brunei okey kau? Fi Arif, kalau ada respon sikit untuk saya teruskan.
Tayyib, kita teruskan dengan terjemahan ayat 27. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kepada Nabi, kepada Rasulnya SAW tentang kebenaran mimpinya, bahawa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, dan kamu tidak berasa takut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu dia telah mendekatkan kemenangan. Ayat 28, tuan-tuan. Dialah yang mengutuskan Rasulnya SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Okay, alhamdulillah, tuan-tuan. Ya, kita dah dapat baca dua ayat yang menghampiri kepada ayat yang terakhir. Ya, pagi ini insya-Allah harap boleh kita bicarakan ayat 27 dan 28. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, esok kita akan tutup pengajian ataupun mengkhatamkan bacaan suratul Fath bagi ayat yang ke-29. Okay, tuan-tuan. Jadi saya kira dah banyak masuk. Admin pun tak boleh masuk. Tuan-tuan okey ke? Jadi saya bacalah ya. Saya baca, insya-Allah, mudah-mudahan kalau tak dapat tengok yang live, nanti boleh tengoklah rakaman insya-Allah ya. Ini perkara yang tidak disengajakan, tuan-tuan, gangguan teknikal. Kita harap insya-Allah lepas ni kita dapat atasilah. Okey, tuan-tuan, kita nak bicarakan pada pagi ni iaitu tentang tasdiq ru'ya Rasul sallallahu alaihi wasallam amal fath. Okey, bagaimana Allah membenarkan mimpi Nabi SAW. Tuan-tuan, pada hari Hudaibiyah ni, tuan, Allah benarkan mimpi tersebut, ya, yang mana kita dah baca, kita dah bicarakan secara detail bagaimana tuan-tuan mimpi, bagaimana perjuangan, bagaimana perjanjian, tuan-tuan, yang telah dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan insya-Allah cuba kita perhatikan, tuan-tuan, kalau kita tengok dulu perkataan ar-ru'ya. Tuan, ar-ru'ya ni maknanya kita kata mimpi lah. Ya, mimpi, tuan-tuan. Dan mimpi ni pula dia ada beberapa kategori. Ar-ru'ya ni, tuan, kalau kami di Mesir dulu ada satu rancangan, ada satu Syekh Azhar itu, tuan-tuan, dia mentakwilkan mimpi orang. Orang telefon daripada Algeria, telefon daripada Saudi. Rancangan tu yang diterbitkan di Mesir. Ada satu syekh dia, tuan-tuan, boleh mentakwilkan mimpi lah. Ya. Wallahu a'lam bisawab, tuan-tuan. Bagaimana takwil mimpi ni, bukan semua orang ada kemahiran dan kepakaran. Takwil kalau kita orang awam, tuan-tuan, dia merupakan kadang-kadang lebih kepada mimpi kita ni kepada adghathu ahlam. Dia merupakan mainan tidur. Okey, lebih kepada adghathu ahlam. Tetapi kalau mimpi yang membabitkan Nabi SAW, para anbiya, maka itu merupakan wahyu. Yang kita nak bincangkan ni, ar-ru'ya bil haqq, ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan dalam bentuk mimpi. Okay, tuan, dan mimpi orang soleh, mimpi para auliaillahi salihin, mimpi para ahli ibadah, mimpi orang alim, tuan-tuan. Itu pertimbangan-pertimbangan yang disebut sebagai al-mubasyirat, khabaran gembira yang merupakan saki baki kenabian. Al-mubasyirat. Tapi itu untuk orang yang baik-baik lah, orang soleh yang menjaga amalan mereka, tuan-tuan. Tapi untuk kita ni, mungkin mimpi kita ni lebih kepada apa tadi, adghathu ahlam, lebih kepada kepada mainan tidur, tuan-tuan. Baik, saya nak teruskan walaupun saya faham line sangkut, walaupun ada yang tak jumpa lagi line dan sebagainya, tuan. Ya, kita perhatikan sebab nuzul ayat 27. Sebab apa tu? 435. Kita perhatikan, tuan-tuan, pada halaman 435. Okey.
Okey, maka ayat itu berbunyi laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Tuan ini mengikut riwayat al-Imam Mujahid radhiyallahu an, ya, ketika mana Nabi SAW melihat dalam mimpi, tuan-tuan, baginda berada di Hudaybiyah. Mimpi itu berlaku di Madinah, tuan-tuan. Nabi SAW bermimpi ketika baginda berada di Madinah lagi, tuan-tuan, ya, ketika mana Nabi nampak dalam mimpi tersebut baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam pergi ke Hudaybiyah, kemudian masuk ke Mekah bersama dengan para sahabat baginda yang berjumlah 1,400 orang, ya, tuan-tuan, dengan membawa 70 ekor unta, tuan-tuan, ya, dalam keadaan aminin, aman damai, sentosa sejahtera, dan dah selesai pun umrah. Ada yang muhalliqin, tuan-tuan, yang bercukur botak, ada yang muqassirin, ada yang bergunting, tuan-tuan. Okey, baik. Selesai sahaja Nabi SAW menyembelih binatang al-hadiyah, tuan-tuan, di Hudaybiyah, ya, selesai, tuan-tuan, ini dalam mimpi. Kemudian, tuan-tuan, kita faham bahawa Nabi SAW dan para sahabat terhalang untuk masuk ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram untuk menyempurnakan umrah baginda SAW. Maka Nabi pun terpaksa untuk bertahallul. Ya, tuan-tuan, sebelum bergunting Nabi nak tahallul, maka Nabi pun sembelihlah binatang korban di Hudaybiyah, binatang, tuan-tuan, untuk bertahallul tadi tu. Ya, Nabi menyembelih di Hudaybiyah, dan para sahabat berkata, Rasulullah kata mimpi kita dapat umrah, kata mimpi kita ni ada yang bercukur, ada yang bergunting, tapi tak dapat pun. Apa ni Rasulullah? Di manakah letaknya mimpi itu, benar ke tak ataupun tidak benar? Ini persoalan sebahagian yang bertanya Nabi SAW tentang mimpi tersebut. Maka, tuan-tuan, Allah turunkan ayat ini, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Tuan-tuan, ada lagi riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Qatadah bahawa Nabi SAW bermimpi, tuan-tuan, masuk ke Mekah seperti apa yang disifatkan tadi, tuan-tuan. Kemudian nampaknya tidak berjaya. Apa yang Nabi mimpikan itu, yang Nabi ceritakan kepada sahabat tu, tak berlaku pula. Bahkan mereka disekat dan dihalang, terpaksa menyembelih binatang dan terpaksa bergunting dan balik tanpa umrah. Balik tak dapat umrah lah. Tuan-tuan, maka sebahagian munafik yang berada di situ, tuan-tuan, mula memperlekehkan mimpi Nabi SAW tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan mimpi itu. Ya, Allah kata, yalah, tak poi tahun ni, maknanya poi tahun berikutnya akan sempurna juga umrah itu. Dan kisah mimpi ini menurut sebagian ulama, ia berlaku di Madinatul Munawwarah, tuan-tuan, bahawa malaikat yang datang membawa wahyu itu berpesan kepada Nabi SAW, la tadkhulunna, kamu pasti akan masuk, kamu pasti akan sampai ke Makkahul Mukarramah, ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan menyempurnakan ibadah umrah. Dan ya, kamu tidak perlu takut, dan para sahabat kamu tak ada yang takut. Ya, mereka bergembira, mereka begitu yakin mereka akan masuk pada tahun tersebut. Tetapi ya, orang munafik melihat tak berlaku, tak dapat pun kita nak bergunting pun tak ada, yang botak pun tak ada, Kaabah pun tak ditengok tahun tu. Kenapa? Kerana sekatan tersebut, maka mereka mempersoalkan, memperlekehkan mimpi Nabi SAW, sehinggalah Allah menurunkan firman ini, ayat 27 dan 28 ni, tuan. Ayat 27 ni khususnya membenarkan mimpi Nabi itu pasti berlaku. Bahkan dalam riwayat berikut itu, tuan-tuan, ya, mereka kata, bukankah Nabi dah janji kita akan sempurnakan umrah tahun ni? Bukankah Nabi dah janji kita tawaf? Bukankah mimpi Nabi tu ada cerita pasal cukur, pasal botak kepala semua? Tak ada pun. Maka, tuan, sebahagian ahli basirah, ya, yang ada pandangan mata hati, yang benar-benar yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, walaupun mimpi itu tak terlaksana pada tahun tersebut, tetapi dia yakin akan berlaku pada tahun-tahun yang akan datang. Ini antara ahli basirah di sini, orang yang terang mata hatinya, iaitu termasuknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan sekalian,
Tak apa tuan-tuan, kita ulang lagi kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an yang disebut dalam kitab-kitab sirah tuan-tuan. Sayyidina Umar, ya, dia pun tuan-tuan jumpa Nabi SAW setelah sekatan itu berlaku. Bahkan perancangan musuh kufar musyrikin cuba membunuh Nabi dan para sahabat tuan-tuan. Maka berlaku perundingan perjanjian Hudaibiyah, dan Sayyidina Umar tidak berpuas hati dan tanya Rasulullah, alasta nabiyallahi haqqa, Nabi ni memang benar Nabi, ya, bukankah agama kita ni agama yang benar, kenapa kita perlu mengalah dengan kejahatan, dengan penyelewengan orang kafir? Ini Sayyidina Umar tuan-tuan. Maka Nabi kata, yo, saya ni Rasulullah, Allah pasti bantu saya, Allahu nasiri, Allah pasti bantu saya. Rasulullah cerita masa mimpi dulu tu, Rasulullah kata, okey, semua line clear, walaupun line handphone tuan-tuan ini tak elok, jahanam. Tuan-tuan, semua okey. Kan Rasulullah kata kita semua akan tawaf, akan bercukur, akan bergunting, tapi kenapa jadi macam ni? Tuan-tuan, ini Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya, tidak berpuas hati kenapa gagal untuk menyempurnakan, merealisasikan mimpi, ya, mimpi baginda SAW. Maka Sayyidina Umar bertemu dengan ahli basirah tadi, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar, bukankah Nabi ni benar? Ya, bukankah kita ni pengikut Nabi ni yang benar? Ya, tak apa kak, ni baru start ni, baru 5 minit, tak apa, ya. Walaupun lambat sikit tak apa. Kita ni di pihak yang benar, kata Sayyidina Umar, mengadu pula dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Bukankah musuh kita tu di pihak yang salah, batil? Maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, ya, betul. Ya, kita tak akan tunduk kepada kebatilan. Ya, agama kita agama yang benar. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, sabar sikit. Nabi SAW tidak akan membuat keputusan sebarangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ini tambahan saya tuan-tuan, melengkapkan cerita, kenyataan, jawapan Sayyidina Abu Bakar untuk meyakinkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata apa tuan? Allah pasti tolong Nabi. Tuan-tuan, fastamsik bi gharzih. InsyaAllah berjalanlah di atas jalan Rasulullah SAW. Ini nasihat Sayyidina Abu Bakar, ahlul basirah. Tuan-tuan, maqam as-siddiqiyah, Abu Bakar as-siddiq. Nabi di pihak yang benar, kita di pihak yang benar, janganlah takut. Ya, sebenarnya pasti nanti kita akan dapat tawaf, pasti nanti kita akan dapat melakukan, menyempurnakan ibadah umrah kita, walaupun tahun ini kita disekat, dihalang. Maka tuan-tuan, itu kenyataan Sayyidina Abu Bakar memotivasikan sahabatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan tuan, ulama ada yang menyimpulkan bahawa kalau kita mimpi, ni cerita mimpi kan, mimpi ni tuan-tuan, dia tak mesti dia dah letakkan waktu dia. Mimpi Nabi dah mimpikan, tapi waktu tu bila? Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Bila berlaku pelaksanaannya? Wallahu alam bisawab. Maka ulama kata, innal manama lam yakun muaqqatan biwaqtin. Tuan-tuan, dia tak ditentukan dengan tempoh yang tertentu, tarikh yang tertentu, tapi benda tu pasti berlaku. Ini tuan-tuan sebagian kesimpulan yang dikemukakan oleh para ulama. Tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah yang dah dapat masuk, alhamdulillah. Kalau tak dapat kang, tuan-tuan tengoklah rakaman semula, ya. Kalau lain dah okey kang. Taib. Kita terus kepada at-tafsir wal bayan pada halaman 436. Okey, 436. Yang beli sarapan boleh pergi beli sarapan, tak apa. Kejap lagi STT pukul 9.30. Ya. Tuan-tuan sekalian, jadi pada halaman 436 kita perhatikan tuan-tuan, ya, bagaimanakah tafsiran yang membabitkan mimpi Nabi ini, yang mimpi pula tertangguh, pelaksanaan dia tertangguh. Maka yang munafik ni memang dia provok habis-habislah tuan-tuan. Tapi yang Sayyidina Abu Bakar menenangkan keadaan kepada sahabat baginda, kepada sahabatnya Sayyidina Umar tuan-tuan, dan para sahabat secara umumnya menerima apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, tuan-tuan. Okey, baik. Maka tuan-tuan, ayat yang ke-27 itu, ya, Allah bersumpah tuan-tuan, tallahi, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti membenarkan mimpi kekasihnya, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi itu mimpi yang disertai dengan kebenaran.
Apa dia tuan-tuan mimpi tersebut? Nabi pasti akan dapat masuk ke Masjidil Haram pada tahun yang berikutnya. Tuan-tuan pada tahun berikutnya, iaitu walaupun tertangguh pada tahun itu, tahun ke-6, 6 Hijrah kan. Tapi Nabi SAW dapat masuk pada tahun yang ke-7 Hijrah, tuan-tuan, tahun hadapan. Kerana itu berdasarkan perjanjian Hudaibiyah dengan musyrikin Mekah, tuan-tuan. Dan kali ini masuk lebih bergaya lah, kita kata. Tuan-tuan, apa dia? Aman damai, tak ada gangguan, semua okey. Ini tuan-tuan, janji Allah Ta'ala. Allah membenarkan janji itu pasti berlaku. Ini sebagai penegasan, tuan-tuan, ya, bahawa Nabi masuk dengan para sahabat dah tak ada tekanan apa-apa dah. Aman damai, takkan ada berlaku lagi serang hendap, takkan ada berlaku lagi pertumpahan darah, gangguan dan sebagainya, tuan-tuan. Maka ini keamanan yang dijanjikan, yang Nabi SAW masuk pada tahun ke-7 Hijrah tu dipanggil apa? Umratul Qadha. Umrah Qadha, tuan-tuan. Dan kita selalu sebut haji Nabi sekali, Hajjatul Wada', dan tuan-tuan, umrah Nabi 4 kali termasuk umrah Qadha ini, kerana tahun 6 Hijrah tak boleh masuk. Nabi hanya menyembelih untuk bertahallul, bergunting dan balik semula ke Madinah. Tahun depan tu datang, tahun ke-7 lah. Umrah Qadha ni tuan-tuan berlaku pada bulan Zulqa'dah, tahun ke-7 Hijrah. Nabi SAW setelah kembali daripada Hudaibiyah, tuan-tuan, pada tahun ke-6 tersebut, tuan-tuan, ini cerita tahun Hudaibiyah 6 Hijrah. Bulan itu tuan, Nabi stay lebih kurang 2 bulan, Nabi balik ke Madinah kan. Kemudian bulan Zulhijjah, tuan-tuan, dan bulan Muharram, bulan Safar berlaku peperangan Khaybar. Yang kita dah cerita, tuan, itu juga dianggap sebagai Fathan Qariba, kejayaan yang lebih dekat, sebab sengkangnya 2 bulan sahaja. Selepas kembali Nabi daripada umrah yang tertangguh itu, Nabi dapat menawan dan para sahabat dapat menawan Khaybar, tuan-tuan. Dan kita faham bahawa Khaybar ni bumi yang paling subur, yang banyak aset, tuan-tuan, yang hanya ghanimah Khaybar itu milik eksklusif kepada mereka yang terlibat dalam perjanjian, tuan-tuan, Bai'atul Ridwan, dalam Bai'ah Ridwan, ya. Taib, tuan-tuan, selesai. Kemudian, tuan-tuan, ya, pada tahun ke-7 Hijrah, okey kan, ini dah yang nak membenarkan mimpi ni. Maka Nabi SAW dan para sahabat pun menuju, tuan-tuan, ke Makkahul Mukarramah, tuan-tuan. Nabi berihram di tempat yang samalah, miqat yang sama, Zulhulaifah. Sebab itu miqat daripada orang yang arahnya daripada Madinatul Munawwarah, tuan-tuan, ataupun kita sebut Bi'ru Ali. Tuan-tuan, Nabi bawa juga al-hadi, iaitu sunat membawa binatang an'am untuk disembelih dan disedekahkan kepada fuqara tanah haram di Makkah. Dan kali ini berkurang sikit. Kalau tuan-tuan ingat tahun lepas 70, tahun ni 60. Nabi bawa 60 ekor unta. Dah niat ihram di Zulhulaifah. Nabi pun niat ihram umrah, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Sahabat pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, bertalbiyah, tuan-tuan, sampai ke Mekah. Pedang kena simpan lah, tuan-tuan, senjata tak boleh bawa, senjata tu disimpan dalam sarungnya, tuan-tuan, ya. Kemudian, tuan-tuan, tidak dibawa pedang, ya. Kemudian, tuan-tuan, ya, Allah membenarkan. Allah sebut orang yang salah sangka tadi, orang yang buruk sangka dengan Nabi ni mimpi macam kita lah, adrasu ahlam, mainan tidur ngigau ke. Tak betul lah mimpi Nabi ni, tak real lah. Macam mana lah kata mimpi bercukur lah, botak kepala lah, tapi tak berlaku pun, kena halang lagi, balik je saja je. Tuan-tuan, fa'alima ma lam ta'lamu. Allah tahu, ya. Ayam berkokok lama Rais sebab apa ni, sebab lain tak ada. Ya, tidaknya ayam ni lain sikit. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi wallahu a'lam. Semua hakikat, tuan, wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul yang tahu. Kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi para sahabat mempertikaikan, bertanya, apatah lagi geng-geng munafikin, tuan, memperlekehkan, tuan-tuan, kenapalah kata dah mimpi tapi tak berjaya, tak berlaku pun. Kata mimpi tu wahyu tapi tak juga berlaku. Tuan-tuan, sebenarnya pada melewatkan, menangguhkan umrah itu, walaupun berlaku umratul qadha pada tahun ke-7 ini, tuan-tuan, tapi maslahat dia, kebaikan dia, masya-Allah tabarakallah, sangat besar, tuan-tuan, sangat hebat, mendatangkan kebaikan yang sangat impak yang sangat besar kepada Islam itu sendiri, tuan-tuan, ya.
Maka Allah kata, Allah tahu, fa'alima ma lam ta'lamu, kamu tak tahu, Allah yang tahu kenapa perancangan Allah begitu. Tuan-tuan maka itulah hikmah dia kenapa ditangguhkan setahun, tuan-tuan, baru dapat melaksanakan ibadah, tuan-tuan, ibadah umrah tersebut. Okey. Adapun fathan qariba itu tadi kita sebut, tuan-tuan, iaitu Nabi SAW dapat pula dalam selepas tempoh 2 bulan walaupun gagal melaksanakan umrah tersebut pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi dapat menawan ataupun tuan mendapat rampasan, harta rampasan perang di Khaybar. Okey tuan. Taib, kemudian perkataan Allah, kalimah Allah Taala dalam Quran ni tuan, insya-Allah. Apa insya-Allah? Insya-Allah ni tuan mengajar kita, membimbing kita tuan-tuan supaya apa, semua urusan kita jangan cakap melainkan insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Jangan cakap kamu nak buat esok, esok kita buat ni, kita confirm buat ni, lusa ni, minggu depan. So bodoh tak boleh buat COVID tuan-tuan. Jadi kita kaitkan dengan izin Allah, kehendak Allah. Kita tertakluk dengan izin Allah segala-galanya, dengan keputusan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan insya-Allah. Ini Allah ajar kita. Maka ayat ini tuan-tuan berbicara, mengajar kita. Allah sebut insya-Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ada perkataan insya-Allah. Tuan-tuan, jadi kita biasakan dalam akidah kita, dengan lidah kita, insya-Allah, mudah-mudahan semua urusan beres insya-Allah. Kita biasakan sebut insya-Allah tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, ayat yang ke-28, Allah membenarkan tuan-tuan mimpi tersebut, mimpi Nabi SAW. Dah bahkan apa yang setiap perkara yang Nabi buat itu semuanya benar belaka. Allah benarkan Nabi, tuan, Nabi itu as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Tuan-tuan, maka Allah kata, Allah mengutuskan Nabi itu SAW dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Tuan-tuan, Nabi akan bawa kepada liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nabi SAW bawa jalan petunjuk, membawa agama yang benar. Agama ini tuan-tuan akan sentiasa tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Agama ini Allah angkat. Tuan-tuan, agama ini Allah muliakan. Kalau tuan-tuan tahun ke-6 yang ikut pergi umrah cuma 1,400, tapi tahun ke-8 tuan-tuan dah ada 10,000. Itu baru tahun hijrah, zaman Nabi SAW, ketika hayat Nabi SAW. Berkembang Islam, masuk ke seluruh pelosok tuan-tuan. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk berbondong-bondong pada Islam tuan-tuan. Masuk ramai kepada mana-mana bumi Allah Ta'ala tuan, pasti ada orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka Allah sebut begitu, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Agama Islam akan berada di tempat yang tertinggi, tempat yang mulia tuan-tuan. Menghapuskan agama-agama berhala tuan-tuan, mengelakkan agama-agama yang sesat tuan-tuan. Itu dia Islam, sampai ke mana-mana di zaman sahabat, sampai ke Cina, dah sampai ke Afrika dah tuan-tuan. Semua itu dibawa tuan-tuan, sampai dan dikatakan sahabat tak ramai yang kekal di Madinatul Munawwarah, banyak yang berhijrah, yang tuan-tuan bermusafir, yang menyebarkan dakwah Islam ni ke serata dunia. Tu dah tuan-tuan. Tayyib. Dan dengan kebangkitan Nabi ni tuan, Allah benarkan Nabi SAW ni dengan menzahirkan mana-mana akidah-akidah yang menyeleweng itu. Tak boleh dipakai. Kita nak baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tuan-tuan. Maka Allah angkat tuan-tuan Nabi SAW, Allah muliakan agama yang dibawa oleh Nabi SAW tuan-tuan. Allah yang pasti membantu Nabi tuan-tuan, dan ini sebagai menolak perangai Suhail bin Amru dan geng-geng dia yang 2 orang tu tuan-tuan, yang mula-mula kata tak nak tulis Muhammadur Rasulullah, tak nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia minta Sayyidina Ali pindah. Sayyidina Ali pun tak nak tuan-tuan, tak nak padam. Sayyidina Ali kata mana boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata padam, ikut je cakap si Suhail ni. Sayyidina Ali tulis daripada Muhammad Rasulullah. Kata Suhail munafik ni tuan, kata dia kata apa tuan, padam, kita tak ada Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali kata tak nak padam. Nabi kata mana satu, kau tulis mana Muhammad bin Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah pun padam, ikut dia cakap si Suhail ni. Mula-mula tuan-tuan Nabi ikutkan kehendak Suhail bin Amru ni tuan-tuan, dan tetapi sebenarnya
kemudiannya tuan hakikatnya itulah dia Muhammadur Rasulullah yang kita akan baca esok tuan-tuan. Walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah SAW tuan-tuan. Ya, ini sebagai motivasi, penghibur, memberikan hiburan kepada Nabi SAW tuan-tuan, semangat kepada Nabi SAW tuan-tuan, bahawa ketika diperlakukan dengan berbagai cabaran tuan-tuan, ketika perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah, tapi Nabi sabar, Nabi dah diwahyukan perkara itu akan membawa kebaikan yang banyak kepada umat Islam tuan-tuan. Ya. Dan tuan-tuan sekalian, ini bisyarah, khabar baik, khabar gembira yang diberikan kepada Nabi SAW tuan-tuan, bahawa Nabi akan nanti selepas Hudaibiyah tuan-tuan akan berlaku nanti pembukaan kota Mekah tuan-tuan, yang akan meruntuhkan berhala-berhala di sekeliling Kaabah, dan di situ tuan-tuan dah ada perlembagaan tuan-tuan Islam di situ lebih nyata tuan-tuan. Maka benarlah firman Allah, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Islam itu agama yang tinggi, yang mulia, yang tidak boleh dipandang remeh, rendah tuan-tuan. Itulah apa yang Allah janjikan dah berlaku pun. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, kita terus tuan-tuan, 2 ayat ni ringkas je. Ya, kita ambil dia punya fiqh, dia punya pengajaran. Tuan-tuan, apa yang boleh kita pelajari? Alhamdulillah, abang Syafiq di India pun dapat line dah. Ya, kita pun tak tahu line India ke line sini yang masalah. Sini memang masalah lah. Tuan-tuan, okey, baik. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, bahawa seperti yang saya sebut sedikit pada mukadimah tadi tuan, mimpi Nabi itu, para anbiya itu mimpinya benar. Benar ya. Orang soalkan, kalau benar kenapa tak boleh umrah? Benar tu tuan-tuan, dia cuma berlaku penangguhan. Tidak berlaku pada tahun 6 Hijrah, tapi Allah letakkan pada tahun yang berikut. Benar. Tuan-tuan tuan-tuan sekalian, itu semua di bawah pengetahuan Allah Ta'ala dan bukan di bawah pengetahuan manusia tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan sekalian, ya, Nabi SAW telah dikhabarkan akan masuk tuan-tuan ke Masjidil Haram, tapi tiada waktu yang tepat. Bukan ada waktu yang tertentu. Jadi kalau tak berlaku tahun ke-6, maka Allah dah letakkan sebenarnya pada tahun yang ke-7. Maka tuan-tuan, sahabat cuma tak dapat faham lah. Apa ni kata mimpi dapat umrah. Kata mimpi dapat cukur kepala, dapat botak, tapi gunting rambut tak dapat pun, tak dapat Kaabah pun tak dapat tengok. Tuan-tuan, jadi itu pengetahuan kita yang terbatas. Tetapi Allah Ta'ala tuan-tuan menyimpan benda yang tidak dapat diketahui oleh manusia berdasarkan maslahah dan hikmah dan kebaikan tuan-tuan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka umrah tu berlaku pada tahun berikutnya tuan-tuan, dan sengkang antara waktu tu dah pula dapat satu kelebihan lagi, iaitu kemenangan di Khaybar. Tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita perhatikan, ya, maka masuklah Nabi SAW dengan para sahabat tuan-tuan. Masa tu masuk, syok, aman damai, tak ada comel, tak ada takut, takkan ada lagi serang hendap, sebab perjanjian dah berlaku. Perjanjian Hudaibiyah dah berlaku tuan, tak boleh siapa yang langgar. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan, ketika kalau saya nak ghostan tuan-tuan balik semula ke tuan-tuan ke tahun lepas, maksudnya masa pada perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan, ketika mana kan dah tak boleh masuk, dah berlaku perjanjian untuk kebaikan bersama tuan-tuan, Nabi SAW pun arahkan sahabat untuk bercukur, untuk tahallul lah tuan-tuan kan. Sembelih korban, sembelih binatang untuk kita bertahallul, ihsar, kerana terhalang. Kemudian apa tuan-tuan? Bergunting. Tuan-tuan, sahabat ada yang confuse. Apa dia? Ada yang tertangguh nantilah dulu. Macam mana Rasulullah, tak ada usaha lain ke? Tak ada ikhtiar kau, kita nak masuk juga ni, kita lalang dah sampai ni. Kenapa tak boleh masuk? Tuan-tuan, ada sahabat yang rasa cuba tuan-tuan nak bertangguh lah konon-kononnya tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan sekalian, sebenarnya ya, apa yang berlaku tuan-tuan, iaitu ya, ketika mana tahun tersebut yang sahabat macam tunggu dululah, kok boleh pula kita masuk juga pergi umrah Rasulullah macam mana. Tuan-tuan, sebenarnya ketika tu Nabi pun confused. Nabi SAW rasa macam kurang selesa dengan sahabat yang ada yang lambat untuk tuan-tuan menyembelih dan bercukur, bergunting. Maka Nabi mengadu kat Sayyidah Ummu Salamah, yang saya ingat masa tu Sayyidah Ummu Salamah kan ada sekali. Sayyidah Ummu Salamah cadang Rasulullah gunting dulu, Rasulullah sembelih dulu, nanti dia ikutlah tu. Tuan-tuan, okey, saya nak catatkan di sini tuan-tuan, antara
yang dikatakan tuan-tuan yang menggunting rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakasallam ketika tuan-tuan ada sahabat yang bertugas tuan-tuan yang menggunting rambut Nabi ketika itu. Ni tahun yang umrah tak jadi tuan-tuan, kena batalkan, kena tahallul itu tuan-tuan. Yang menggunting rambut Nabi tuan-tuan ada dicatatkan dalam kitab-kitab tafsir tuan-tuan. Disebutkan tuan-tuan, nama ni akan saya cari tuan-tuan, nama dia ni. Ada saya catatkan ni dalam ni. InsyaAllah kan kalau jumpa saya sebut nama dia tuan. Sahabat ni yang menggunting rambut Nabi SAW ketika tahun Hudaibiyah sehingga untuk Nabi bertahallul dan orang lain pun bertahallul lah. Sebab Nabi dah buat, semua pun ikut tuan-tuan. Mula-mula tadi bertangguh sikit sebab Nabi belum mulakan tuan-tuan. Okey, kita cerita pula tuan-tuan tahun kejadian umrah yang sebenar. Okey, tahun umrah yang sebenar tuan-tuan memang yang lelaki dia ada dua pilihan. Boleh bergunting, boleh botak. Untuk perempuan dia hanya ada satu pilihan. Kalau botak, poning nama tuan-tuan. Orang perempuan dia hanya tuan-tuan taksir je, dia hanya gunting je. Muhalliqin. Lelaki tuan-tuan, muqassirin. Lelaki boleh muhalliqin dan muqassirin. Tuan-tuan sehingga Nabi SAW ketika ditanya Rasulullah, kita orang ni yang lelaki ni, jemaah lelaki yang ramai ni memang majoriti lelaki lah. Gunting ke cukur? Nabi kata rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati orang yang bercukur. 3 kali Nabi ulang. 4 kali Nabi ulang tuan-tuan. Ada riwayat kata 4 kali. Maka tuan-tuan dan akhirnya baru Nabi sebut wal muqassirin, orang yang bergunting pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sama ada. Tapi keutamaannya ialah afdalnya untuk lelaki ialah cukur, botakkan kepala dia. Ini dalil tuan-tuan Taib. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala membenarkan, takkid. Allah nak ceritakan kebenaran mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut walaupun tertangguh. Dan tuan-tuan, kita fahamlah mimpi Nabi ni semua benar. Dan kalau kita sebut pasal mimpi ni, kalau tuan-tuan nak dapat pencerahan yang lebih jelas, kena baca surah Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiq. Nabi Yusuf alaihi salam tu dipanggil as-siddiq oleh kerajaan Mesir, oleh Raja Mesir. As-siddiq, benar. Tuan-tuan, Dan kita tahu tuan mimpi Nabi Yusuf tu pada dia masih budak lagi tuan-tuan. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Wahai ayahandaku Nabi Yaqub, aku dah mimpi. Ini kita dah bincang lah ni. Tuan Haji Rahman, Kak Yati, Abang Nip, kita dah bincang dekat surah Qudwah ayat ni kan. Ya abati, ayahandaku, aku mimpi malam tadi nampak 11 bintang, nampak matahari, nampak bulan, semuanya sujud kepada aku. Ra'aituhum li sajidin. Tuan-tuan kan? Dan adalah takwil mimpi itu. Takwil mimpi itu yang 11 tu adik-beradik Nabi Yusuf. Yang bulan itu mak Nabi Yusuf. Yang bintang itu tuan, Nabi Yaqub, ayahanda Nabi Yusuf alaihi salam tuan-tuan. Tetapi mimpi itu dikaitkan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwataka fayakidu laka kaida. Kala Yusuf, ini kata Nabi Yaqub alaihi salam kepada puteranya Nabi Yusuf alaihi salam, kau jangan cerita mimpi kau ni kat adik-beradik kau yang sebelah orang tu. Itu semua hati tak berapa betul tu. Itu semua ahli jealous wal hasad. Kau jangan cerita. Tuan-tuan, maknanya dalam konsep mimpi ni juga boleh kita terangkan, disebut oleh Syekh Hasan Masyaq tuan-tuan dalam kitab Ramadan ni tuan-tuan. Maka dia kata mimpi Lailatul Qadar, bukan mimpi Lailatul Qadar, bertemu Lailatul Qadar kan karamah. Mimpi Nabi SAW kan satu karamah. Mimpi yang baik-baik tuan kan satu kelebihan. Tapi mimpi ni tak semestinya boleh kita cerita dalam Facebook. Tak mestinya boleh kita viralkan. Tak payah nanti AJK Masjid ambil mic, pengumuman, walaupun yang datang tu 12 orang je. Pengumuman, saya mimpi malam tadi, mimpi Rasulullah. Jangan dihebahkan begitu. Sebab nanti tuan-tuan akan ada masalah pada pendengar. Yang kedua akan ada masalah pada penyampai. Yang mimpi tu juga nanti akan timbul perasaan-perasaan yang kurang baik. Riak, sombong dan sebagainya. Dan dia kata, aku seorang yang mimpi, orang lain tak mimpi. Ini cerita mimpi tuan-tuan. Dan mimpi Nabi Yusuf alaihi salam tu kita tahulah. Dia memang Allah kurniakan, Rabbi qad ataitani minal mulk. Allah bagi Nabi Yusuf tu ke kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Allah berikan kurniaan mampu mentakwil mimpi kepada Sayyidina Yusuf alaihi salam tuan-tuan. Okey, itu Nabi Yusuf tuan-tuan. Maka mimpi ni tuan-tuan, kita kata tadi cuma tak diletakkan tuan-tuan tempohnya. Kalau tak ada fatrah, tak ada ditakyinkan
ditahdidkan masa, maka mimpi Nabi tu kekal benar, tak boleh diselewengkan, tak boleh dianggap sebagai mimpi yang salah, tuan-tuan. Okey. Baik, kita beralih kepada ayat yang terakhir, tuan-tuan, yang ke-28 tadi, bahawa Allah benarkan mimpi Nabi SAW. Tuan-tuan, Allah benarkan Nabi ni pada semua perkara yang Nabi buat, sebab itu wahyu. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan, qala, disebutkan tuan-tuan, Rasul itu Rasul yang membawa petunjuk, membawa agama yang benar. Tuan-tuan, sebab agama Islam ni mesti tinggi, tuan-tuan, berbanding mana-mana aliran kefahaman agama-agama yang lain, tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekalian, ya, dalam umrah ni pula, tuan-tuan, ada berlaku beberapa perkara yang saya kira boleh kita share sedikit, tuan-tuan, sebagai penangguhan hari ni, tuan. Nabi SAW, tuan-tuan, naik Qaswa. Apa Qaswa ni, tuan? Bukan Qaswi dah. Al-Qaswa ni Nabi punya unta. Tahun yang tertangguh, tahun lepas, tahun 6 Hijrah pun Nabi naik Al-Qaswa, unta Nabi. Sebab kita faham dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi akan menamakan semua barang-barang Nabi ada nama. Binatang Nabi ada nama, kan? Tapawai Nabi ada nama, cincin Nabi, podang Nabi, kebanyakan ada nama lah, Nabi bagi nama, tuan-tuan. Nabi naik Al-Qaswa, tuan-tuan. Nabi pun masuk tahun yang ke-6 tu, tak berlaku umrah, berlaku Hudaibiyah, perjanjian sahaja, Bai'atul Ridwan, bai'ah sahabat dengan Nabi SAW. Balik semula, tuan-tuan, setelah sembelih binatang tadi, setelah bercukur, tuan-tuan, balik semula ke Madinah. Tahun berikut itu, setelah ada perjanjian, datang dengan aman damai, tuan-tuan, maka Nabi naik kenderaan yang sama, Qaswa, unta Nabi SAW, tuan-tuan. Nabi naik unta tersebut, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Masuklah penyair Nabi. Nampak, tuan-tuan? Ini peranan Sayyidina, tuan-tuan, Abdullah, tuan-tuan, Ibnu Rawahah. Tuan-tuan, penyair Nabi SAW datang, dia pegang unta Nabi, dan tuan-tuan, dia menyampaikan beberapa bait syair. Ya, tuan-tuan, dia menyampaikan bait syair. Antara perkataan yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah, tuan-tuan, Bismilladzi la dina illa dinuh, dengan nama Allah Ta'ala, yang agama yang benar hanya agama Islam. Tuan-tuan, ini perkataan Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Bismilladzi Muhammadun Rasuluh, dengan kemuliaan, dengan nama Nabi Muhammad SAW, yang merupakan utusan Allah. Orang kafir, jangan halang kami. Begitu, tuan-tuan, maksud dia. Hari ini hari kejayaan Islam, liyuzhirahu ala dini kulli. Tuan-tuan, ya, Allah telah membenarkan mimpi nabinya. Allah telah membantu perjuangan nabinya, para sahabatnya. Tuan-tuan, ini lebih kurang perkataan yang diungkapkan oleh Sayyidina, tuan-tuan, Abdullah, tuan-tuan, Ibn Rawahah radhiyallahu an, iaitu penyair Nabi SAW, berceritakan tentang perjalanan Nabi SAW, tuan-tuan. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, kenapa di sana ada ramal, kenapa di sana ada ittiba'. Ini dicatatkan oleh Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an, tuan-tuan. Ya, Ibnu Katsir, tuan-tuan, dicatatkan, dia kata apa, tuan-tuan? Ya, dia kata, orang musyrikin, tuan-tuan, dia dah tahu tahun ke-7 tu dia tak boleh apa-apakan Nabi dan para sahabat. Dah berjanji, dan dia janji dia dengan Sayyidina Ali, tuan-tuan. Ya, dengan Sayyidina Ali, dia kata, okey Ali, 3 hari ya, kau punya tempoh umrah 3 hari. Habis 3 hari, balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, dan tuan-tuan, di situ ada pula perkataan Nabi kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Ja'far, dan kepada Sayyidina Zaid. Tuan-tuan, ini tambahan sedikit, tuan, yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, tuan-tuan. Sepanjang umrah itu ada beberapa perkara-perkara yang boleh menjadi pengajaran untuk kita, tuan-tuan. Antara yang disebutkan, Nabi ungkapkan kepada Sayyidina Ali, ini karamah, manaqib, kelebihan Sayyidina Ali, tuan-tuan, anta minni wa ana minka. Sayyidina Ali, engkau daripada aku dan aku pun daripada engkau. Sama dekat Nabi sebut kepada Sayyidah Fatimah, puteri baginda SAW. Fatimah tu sebahagian aku dan aku sebahagian daripada dia, tuan-tuan. Ini maknanya hubungan keakraban Nabi SAW dengan Sayyidina Ali. Nabi sebut apa pada Sayyidina Ja'far, tuan-tuan? Ja'far At-Tayyar, bukan Ja'far Berzanji, bukan Ja'far As-Sadiq, Ja'far At-Tayyar, sahabat sepupu Nabi, tuan-tuan, adik pada Sayyidina Ali, tuan-tuan. Kata Nabi kepada Sayyidina Ja'far, ashbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, kau roman kau dengan akhlak kau macam Dan. Meloncek, tuan-tuan, Sayyidina Ja'far. Berjoget dia, bukan berjoget menari, tak adalah. Punya riang, tuan-tuan, dia. Sebab perkataan Nabi, Nabi kata, Ja'far, ashbahta khalqi wa khuluqi. Engkau roman kau macam roman aku, dan perangai kau, akhlak kau pun macam akhlak aku. Special, tuan, Ja'far At-Tayyar, yang merupakan suami kepada Sayyidah
Asma binti Umais radhiyallahu anha. Tuan-tuan, itu perkataan Nabi pada Sayyidina Ja'far, dan Nabi sebut pada Sayyidina Zaid, tuan-tuan, anta akhuna wa maulana. Wahai Zaid, kamu merupakan saudaraku dan merupakan sahabatku, tuan-tuan. Itu perkataan Nabi SAW kepada Sayyidina Zaid, tuan-tuan. Maka kembali, tuan-tuan, orang kafir masa tahun ke-7 Hijrah ni, tuan, masa sedang berlangsungnya umrah tu, dia pergi teropong juga, pergi skodeng juga, tuan-tuan. Tengok kenapa kenapa jemaah umrah Nabi ni semua buka bahu sebelah kanan ke kiri, tuan. Dah lupa dah lama tak pergi umrah, tuan. Cuba respon sikit. Kita buka masa ittiba', buka bahu kiri ke kanan. Nak tengok, tuan-tuan, ada lain ke tak ada lain. Tuan-tuan, sel tuan berhubung ke tak berhubung. Masa ittiba' umrah, kita pakai ihram, yang lelaki, mana yang kita buka bahu kita, bahu kanan ke bahu kiri, tuan. Itu satu. Kemudian dia orang tengok, orang musyrikin tengok tentera Islam, sahabat-sahabat Nabi, buka kanan KJ seat tuan-tuan, dia orang ramal. Apa ramal? Lari-lari anak pada 3 pusingan pertama. Maka, tuan-tuan, sebenarnya ada hikmah dia. Alamak, kanan kak, bukan kalau betul, kanan, betul kanan tuan-tuan, buka bahu sebelah kanan. Tuan-tuan, sebenarnya apa hikmah Nabi buka bahu sebelah kanan? Sebab, tuan-tuan, sebab ketika itu, tuan-tuan, orang musyrikin, tuan-tuan, dia nak tengok, tengok sadu-sadu badan orang Madinah ni, tuan-tuan. Kalau kita ikut latar belakang Madinah, dia merupakan tempat penyakit, bumi wabak. Covid dah ada lama, kalau boleh bahasa taun dia Covid Madinah lah, tuan. Orang Madinah ni dikatakan ada penyakit kulit. Tuan-tuan, maka Nabi SAW nak katakan orang Madinah semua sihat. Buka bahu sebelah kanan, tunjukkan tak ada panau, tak ada apa, semua okey. Tuan-tuan, orang musyrikin tengok, elok sihat semua, sogar bugar semua. Dia orang tuduh tentera Islam ni berpenyakit. Dia kata maksudnya orang Madinah ni semua penyakit, sahabat Nabi ni buat penyakit. Mana ada, semua sihat walafiat, alhamdulillah. Sebab tu hikmah dikekalkan, tuan-tuan. Ramal, lari anak tu menggambarkan ketangkasan sikit, tuan kan. Kemudian kecergasan. Kemudian buka bahu sebelah kanan tu, tuan-tuan, maknanya ittiba' itu katanya kau jangan tuduh sahabat Nabi ni ada sopak ke, ada penyakit ke, tapi sebenarnya sempurna, tuan-tuan. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sama juga dekat masa sa'i Safa Marwah, tuan-tuan. Kan kita lari, tuan-tuan, yang itu bukan lari anak lagi tu, antara milainil akhdarain, antara dua lampu hijau, tuan-tuan. Itu bukan lari anak, itu lari kuat. Jangan salah faham, tuan-tuan. Masa ramal, tawaf, lari anak. Tapi masa dekat dua lampu hijau tu, orang lelaki sunat lari macam biasa, lari laju sikit. Bukan lari anak, tuan. Dia tengok, sahabat Nabi ni berlari pula, dia kuat tuan-tuan, comel. Orang musyrikin melihat, tuan-tuan, kerja, tuan-tuan, umrah Nabi SAW itu, mereka tengok, ini subhanallah. Dia tak cakap subhanallah, tuan-tuan kan. Dia kata memang rupanya Islam ni kuat ni, kita tak sonang-sonang nak kalahkan dia orang ni. Tuan-tuan, ini kenyataan yang diperakukan oleh musuh-musuh Islam yang menghalang Nabi pada tahun sebelumnya, tapi pada hari tahun kejadian itu, maka benarlah, tuan-tuan, Nabi SAW itu dan para sahabat ni memang benar-benar, tuan-tuan, kuat. Dan, tuan-tuan, walaupun itu namanya umrah qada, tapi memang Nabi tunjukkan ini perbuatan umrah yang benar, cara yang betul, tuan-tuan. Maka mereka memang melihat dan rasa gerun dengan kehebatan Nabi SAW dengan para sahabatnya, tuan-tuan. Okey. Jadi alhamdulillah, saya kira itulah, tuan-tuan, sedikit yang sempat kita bicarakan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan tutup esok, mudah-mudahan harap tak ada lagi gangguan tuan-tuan, line dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan pengajian kita untuk suratul Fath ini esok. Kita katakan insya-Allah, ya, kita sentiasa melazimi, tuan. Insya-Allah kejayaan akan menjadi milik Islam. Insya-Allah kesihatan, tuan-tuan, kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji. InsyaAllah moga musibah, tuan-tuan, pandemik COVID-19 ni cepat selesai, tuan-tuan. InsyaAllah kita semua berdoa, mudah-mudahan, tuan-tuan, kita akan dapat menyempurnakan segala perintah Allah Ta'ala dengan sesempurna yang mungkin, tuan-tuan. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf, tuan-tuan, kelewatan sedikit, tapi tak apa, mula lambik pun Nabi copek kan. Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah khairan katsira. Orang Tampin pun masuk, Ajino ada, Kak Rahya ada, orang Rembau ada, Barakah Sakinah, Al-Hijrah ada, masya-Allah. Okay, terima kasih semua, barakallahu fikum. Terima kasih. Minta maaf ya orang Masjid Sendang, rakan-rakan kelewatan Haji Hamdan, syafakumullah. Okay, semuanya alhamdulillah sihat-sihat. InsyaAllah tuan, kita jumpa esok. Wallahu waliyut taufiq.